Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abid bin Jamri, nombor metrik 065507. Jadi hari ini saya akan menerangkan takhrij hadis tariqah yang pertama, iaitu tariqah yang menggunakan perawi nama sahabat. Okey, kita kena faham dulu apa itu takhrij hadis. Takhrij hadis ini ialah proses menyandarkan atau menunjukkan kedudukan sesuatu hadis tersebut pada sanadnya, pada sumber asalnya yang diriwayatkan secara bersanad dan menerangkan statusnya jika perlu. Jadi takhrij hadis ini ialah kita nak tahu di mana kedudukan hadis tersebut dalam kitab apa. Jadi saya akan pergi kepada tariqah yang pertama, iaitu tariqah pertama ini kita menggunakan perawi nama sahabat. Okey, sekarang kita pergi kepada isi kandungan. Dalam slide kami ini kami akan menerangkan hadis kami, apakah kaedah pertama, bagaimana perjalanan menggunakan tariqah pertama, apakah kitab yang kami gunakan untuk mencari hadis dalam tariqah pertama ini. Kami menggunakan 3 kitab, iaitu yang pertama Musnad Humaidi, yang kedua kitab Tuhfatul Ashraf, dan yang ketiga kami menggunakan kitab Musnad Ahmad. Dan kami akan terangkan sedikit kesimpulan pada akhir slide kami nanti. Okey, hadis yang diberikan kepada kami ialah Haddatsana Uthman bin Abi Shaybah, Haddatsana Jarir bin Abdul Hamid, an Asimul Ahwal, an Isa bin Khittan, an Muslim bin Salam, an Ali bin Talqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi shalah falyansarif falyatawadda wal yu'idis shalah." Diriwayatkan daripada Uthman bin Abi Shaybah, daripada Jarir bin Abdul Hamid, daripada Asim Ahwal, daripada Isa bin Khittan, daripada Muslim bin Salam, sehinggalah daripada Ali bin Talqun. Ali bin Talqun ni bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika salah seorang dari kalian merasa ingin buang air ketika sedang dalam solat, hendaklah dia meninggalkan solat. Hendaklah dia pergi membuang air tersebut, maka selepas itu hendaklah dia berwuduk dan memulakan solatnya semula." Okey, jadi kaedah yang pertama ini, tariqah yang pertama ini kami menggunakan nama sahabat periwayatan hadis. Cara takhrij ini dapat diterapkan selama nama sahabat yang meriwayatkan terdapat dalam hadis yang dimaksudkan. Jika sebaliknya atau tidak mungkin dapat diketahui dengan cara apapun, jelas kaedah ini tidak dapat diterapkan. Okey, contohnya begini. Hadis kami diriwayatkan oleh Ali bin Talqun. Jika kami cari nama sahabat Ali bin Talqun itu tiada dalam kitab yang kami cari itu, maka kaedah yang pertama ini tidak boleh digunakan. Jika kami cari dalam kitab yang untuk tariqah pertama ini ada nama sahabat Ali bin Talqun, maka kita boleh menggunakan tariqah yang pertama ini, iaitu menggunakan nama sahabat periwayatan hadis. Tetapi jika kita tahu dia mengemukakan hanya matan hadis, tetapi kita tahu yang meriwayatkan hadis tersebut ialah Ali bin Talqun, maka kita boleh menggunakan kaedah tariqah yang pertama ini. Okey, dalam tariqah yang pertama ini kami menggunakan 3 kitab. Yang pertama Musnad Al-Humaidi, yang kedua Musnad Ahmad, yang ketiga Tuhfatul Ashraf Ma'rifatil Atraf.
Okey, sedikit informasi ataupun sedikit maklumat tentang Tuhfatul Ashraf ini. Tuhfatul Ashraf ini sebagai penunjuk kepada kitab yang seterusnya. Okey, ini adalah perjalanan bagaimana kami menggunakan kaedah tariqah yang pertama ini. Jadi kita pergi kepada kitab yang pertama iaitu Musnad Al-Humaidi. Musnad Al-Humaidi ini kami cari di perpustakaan Uniza, hasilnya kami tidak menjumpai kitab Musnad Al-Humaidi ini di perpustakaan Uniza. Yang kedua, kami cari kitab Musnad Humaidi ini kami jumpa di PDF di laman web waqfiyah.net. Namun kami tidak menjumpai nama sahabat yang meriwayatkan hadis kami dalam kitab tersebut. Jadi ini sedikit informasi ataupun sedikit maklumat tentang PDF kitab Musnad Humaidi yang kami jumpa di laman web tersebut. Tajuk Anwanul Kitab Al-Musnad, Al-Mu'allif, penulis dia ialah Abdullah bin Zubair Al-Humaidi dan yang mentahqiqkan dia Habibur Rahman Al-A'zami. Dan saya serahkan slide seterusnya kepada ahli kumpulan saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Hasbullah, nombor menteri 08745. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kepada kami. Okey, seterusnya kita pergi pada musnad yang kedua iaitu Musnad Imam Ahmad. Kami memulakan pencarian di Maktabah Uniza dan kami mendapati ada satu versi yang berjumlah 6 jilid. Dan kami juga mendapati di Waqfiyah.net, di laman web Waqfiyah.net, satu versi lain yang berjumlah 50 jilid. Dan kami mendapati hadis kami tidak ada dalam Musnad Ahmad yang berjumlah 6 jilid. Tapi kami menjumpai hadis kami di versi yang kedua, di yang 50 jilid. Okay, ini sedikit tentang kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang versi 50 jilid. Jadi muallif dia Imam Ahmad bin Hanbal, muhaqqiq dia Syu'aib Al-Anaud wa akharun. Berjumlah 50 jilid semuanya dan ada 26,612 hadis. Okay, seterusnya takhrij hadis. Mana kami pada mulanya setelah kami mendownload Musnad Imam Ahmad yang versi 50 jilid, kami melihat kepada isi kandungan yang berada di muka surat 572. Dan kami mendapati sahabat yang bernama Ali bin Talqan yang meriwayatkan hadis kami ada di kedudukan 114. Dan di situ tertulis nombor hadisnya iaitu 24,009 dan berada di kedudukan ke-33. Setelah itu kami terus pergi kepada muka surat yang dinyatakan pada fihris iaitu muka surat 468. Dan hadis ini berbunyi seperti ini. Hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar min Asim bin Sulaiman an Muslim Salam an Isa bin Hitan an Ali bin Talqun qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza fasa ahadukum falyatawadda wa la ta'tun nisa fi astahihin fa innallaha la yastahi minal haqq. Dan jilid ini jilid yang ke-39. Kan kami mendapati dia punya susunan, dia punya sanad tidaklah semuanya sama seperti hadis yang kami dapat, di mana sebahagian daripada perawi tidak sama tetapi ada yang sama seperti sahabat iaitu Ali bin Talqan dan Muslim bin Salam dan Asim bin Sulaiman. Walaupun pada matannya tidaklah 100% sama seperti matan yang kami dapat, tapi ia membawa maksud yang lebih kurang, yang membawa maksud ke arah hadis kami iaitu tentang falyatawadda. Baiklah, seterusnya untuk kitab yang ketiga iaitu Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Ashraf,
Mana kitab Tuhfatul Ashraf ini adalah salah satu kitab atraf, dan kami mulakan pencarian hadis kami pada kitab ini di maktabah juga, dan kami juga mencari di PDF, dan kami mendapati kitab ini berjumlah 13 jilid kesemua sekali. Okay, ini adalah sedikit tentang kitab Tuhfatul Ashraf, di mana muhakkiknya adalah Bashar Iwad Awad Ma'ruf, terbitan yang pertama, dan tarikh pengeluaran 1999. Seterusnya, cara kami mentakhrij hadis di Tuhfatul Ashraf. Okay, yang pertama, halaman indeks. Kami pergi pada halaman indeks dan mendapati adanya sahabat yang meriwayatkan hadis kami, iaitu Ali bin Talqun. Dan setelah itu kami menggunakan maklumat yang diberi di halaman indeks, iaitu nombor hadis. Setelah itu kami pergi pada halaman yang mengandungi nombor hadis kami, iaitu 10.344, yang berada di muka surat 153 dan juzuk yang ke-7. Kenapa cara kami mengetahui juzuk yang ke-7 ialah dengan menyemak semua jilid di Tuhfatul Ashraf, dan kami mendapati huruf Ain berada di jilid yang ke-7. Seterusnya kami melihat pada maklumat yang diberi di hadis kami, dan kami mendapati ada 3 rumus, iaitu Dal, Ta dan Sin, mana Dal menunjukkan Sunan Abi Daud, Ta menunjukkan Sunan Tirmizi, dan Sin menunjukkan Sunan An-Nasa'i. Dan hadis kami berbunyi, idza fasa ahadukum fi shalah falyatawadda wala ta'tun nisa fi a'jazihin innallaha la yastahi minal haqq wa innallaha la yastahi minal haqq. Mana hadis kami tidaklah sama seperti apa yang kami dapat, iaitu tapi dia merujuk pada yang sama, dan perawinya tapi merujuk pada benda yang sama. Okey, setelah itu kami pergi kepada petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhfatul Ashraf, di mana yang pertama adalah huruf Dal, iaitu Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud kami telah mencarinya di maktabah dan di PDF juga di Waqfianat. Kami menjumpai hadis kami dengan menggunakan maklumat yang diberi oleh Tuhfatul Ashraf, di mana dalam Tuhfatul Ashraf telah ditulis nombor hadis kami. Jadi kami pergi ke Sunan Abi Daud dan menggunakan maklumat yang diberi oleh Tuhfatul Ashraf, dan kami mencari nombor hadis kami. Sedikit tentang buku Sunan Abi Daud, di mana muhakkik dia adalah Syuaib Al-Arnaud wa akharun, terbitan pertama, dan tahun keluaran atau tahun terbitan pada 2009. Okay, seterusnya takhrij hadis dalam Sunan Abi Daud, di mana dalam Tuhfatul Ashraf telah diberikan 2 hadis kami yang terdapat pada Sunan Abi Daud. Yang pertama pada nombor hadis 204, nombor hadis yang 205, dan satu lagi nombor hadis 1005. Jadi kami melihat kepada nombor hadis tersebut dan mencarinya di Sunan Abi Daud. Setelah kami mencari di Sunan Abi Daud, kami mendapati hadis-hadis tersebut benar-benar ada, dan ini adalah takhrij hadisnya, iaitu yang pertama kitab Sunan Abi Daud juzuk 1, kitab Taharah, bab man yahdisu fi shalah, muka surat 148 dan nombor hadis 205, yang berbunyi haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir bin Ubaid bin Abdul Humaid, an Asim al-Ahwal, an Isa bin Hitan, an Muslim bin Salam, an Ali bin Talqun. Qala Rasulullah idza fasa ahadukum fi shalah falyansarifu falyatawadda waliwudis shalah. Di mana hadis kami matannya sama seperti apa yang kami dapatkan, kerana apa yang kami dapatkan tu memang daripada Sunan Abi Daud.
Dan seterusnya hadis yang kedua di nombor hadis 1005 yang berbunyi hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir bin Abdul Hamid an Asim al-Ahwal an Isa bin Hitan an Muslim bin Salam an Ali bin Talqun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi shalah falyansarifu falyatawadda wa liyudis shalah. Ini pun sama seperti apa yang kami dapatkan matanya. Seterusnya Sunan At-Tirmizi yang telah diberikan rumus ta di Tuhfatul Ashraf. Kami mencari hadis kami di Sunan At-Tirmizi berpandukan maklumat yang diberi sama seperti Sunan Abi Daud tadi di Tuhfatul Ashraf. Sedikit tentang kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, di mana muhakkik ni adalah Bashar Awad Ma'ruf. Terbitan pertama sanah nasyar dia 1996. Untuk takhrij hadis, maklumat yang telah diberikan di Tuhfatul Ashraf, iaitu hadis kami berada di 1164 dan 1166. Jadi kami hanya terus kepada mencari pada nombor hadis di Sunan Tirmizi, mana kami mendapati hadis kami berada di tepat seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhfatul Ashraf, iaitu di nombor hadis 1166 dan 64. Di mana takhrij hadisnya berbunyi Kitab Sunan At-Tirmizi juzuk 2 bab Ar-Ridha, Kitab Sunan At-Tirmizi juzuk 2 Kitab Ar-Ridha bab Maj'a fi karahiyah ityan an-nisa fi adbarihin. Muka surat dia 456, nombor hadis 1164. Dan yang kedua, Kitab Sunan At-Tirmizi juzuk 2 Kitab Ar-Ridha bab sama seperti tadi, iaitu ma ja'a fi karahiyah ityan an-nisa fi adbarihin. Muka surat 457, nombor hadis 1166. Dan kedua-dua hadis ini hadis yang bernombor 1164 diriwayatkan oleh Hannad, manakala hadis yang bernombor 1166 daripada Qutaibah. Seterusnya kita bagi pada yang rumus yang terakhir, iaitu huruf sin, di mana sin ialah Sunan An-Nasa'i. Kami telah mencari Sunan An-Nasa'i di maktabah dan di Waqfianet, dan kami menjumpai hadis kami berpandukan maklumat yang diberikan oleh Tuhfatul Ashraf. Sedikit tentang Sunan An-Nasa'i, di mana kitab Sunan An-Nasa'i yang kami gunakan adalah kitab Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Al-Muhakkik dia Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, terbitan pertama, dan sanad nasyar dia 1991. Dan sedikit info bahawa Sunan An-Nasa'i ada dua, iaitu Sunan An-Nasa'i Kubra dan Sughra. Dan Sunan An-Nasa'i Sughra yang dimasukkan ke dalam kutub tis'ah ataupun Sunan Sittah ialah Sunan Nasa'i Sughra. Untuk bahagian takhrijul hadis, kami mendapati di Tuhfatul Ashraf ada 4 hadis yang diberi, iaitu yang pertama di nombor hadis 9023, yang kedua 9024, 9025 dan 9026. Jadi yang pertama kali kami menggunakan Sunan Nasa'i, kami tidak mendapati hadis kami kerana kami menggunakan Sunan Nasa'i Sughra mungkinnya. Tapi setelah kami mencari di Sunan Nasa'i Kubra, baru kami mendapati hadis kami berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Tuhfatul Ashraf. Dan setelah kami mendapati Sunan Nasa'i Kubra, kami lihat pada nombor hadis yang diberikan, dan nombor hadis tersebut bertepatan dengan maklumat yang diberikan oleh Tuhfatul Ashraf. Dan takhrij hadisnya berbunyi Sunan Nasa'i juzuk 5 Kitab Ashratun Nisa bab 32 hadis iaitu zikra hadis Ali bin Talqun fi Tiyanin Nisa fi adbarihin.
muka surat 324, nombor hadis 9023. Yang kedua, Sunan Nasai juzuk 5, kitab Asyaratul Nisa bab 32 juga, muka surat 325, nombor hadis 9025. Yang ketiga, Sunan Nasai juzuk 5, kitab Asyaratul Nisa bab 32 juga, muka surat 324, nombor hadis 9024. Dan yang keempat, Sunan Nasai juzuk 5, kitab Asyaratul Nisa bab 32, sama seperti tadi, muka surat 325, nombor hadis 9026. Jadi untuk kesimpulan, kami telah mencari di tiga kitab, iaitu Musnad Ahmadi, Musnad Ahmad dan Tuhfatul Ashraf, baik di maktabah ataupun di PDF di laman web Waqfianans. Dan kami telah menyimpulkan bahawa kami tidak menjumpai hadis kami di Musnad Humaidi, tetapi kami menjumpai, dan begitu juga di Musnad Ahmad, tetapi Musnad Ahmad kami menjumpai di versi yang kedua, iaitu versi yang 50 jilid. Dan kami telah menjumpai hadis kami di kitab yang ketiga, iaitu Tuhfatul Ashraf. Dan berdasarkan maklumat yang diberi di Tuhfatul Ashraf, kami melihat kepada petunjuk seterusnya, iaitu Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasai, dan kami menjumpai semua hadis tersebut. Jadi itu sahaja daripada kami untuk thariqah yang pertama, iaitu thariqah yang menggunakan nama sahabat. Sekian, terima kasih.